Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 akan membincangkan tentang isu materialism yang semakin berluasa dan kesannya terhadap masyarakat pada hari ini. Sebelum kita kupas isu ini dengan lebih mendalam, mari kita sama-sama memahami apakah itu materialism. Materialism terbahagi kepada dua perkataan, iaitu materi dan ism, yang membawa maksud, bahan, benda atau sesuatu yang boleh dipegang dan dilihat. Misalnya emas, wang, kereta dan harta. Menurut Kamus Oxford Advanced Learners, materialism boleh didefinisikan sebagai teori-teori atau kepercayaan terhadap perkara material sahaja yang wujud di dunia ini. Materialism dari sudut falsafah pula bermaksud bahawa semua fakta atau hakikat, termasuklah hakikat berkaitan dengan pemikiran manusia, kecenderungan dan sebab akibat sejarah manusia adalah semuanya bergantung kepada proses fizikal atau benda. Materialism adalah sejenis fahaman falsafah yang mendakwa bahawa perkara yang berjirif dan berjisim sahaja merupakan perkara yang benar. Secara umumnya, materialism merupakan satu fenomena yang berlaku disebabkan adanya sifat jirif atau kesan daripada perkara berjirif dan nyata. Fahaman materialism merupakan penyelewengan akidah yang berlaku semenjak tamadun awal manusia. Mereka mempercayai sesuatu itu wujud hanyalah melalui unsur yang nyata dan realiti. Fahaman ini menafikan kewujudan alam gaib, metafizik dan spiritual. Golongan materialis tidak mempercayai entiti-entiti yang bukan material seperti roh, syaitan, malaikat. Bahkan, mereka menafikan kewujudan Tuhan kerana pandangan hidup mereka yang mencari dasar sesuatu perkara bergantung kepada perkara material yang lain. Fahaman materialism ini hakikatnya datang daripada bangsa terdahulu yang meneruskan ideologi iblis. Materialism terpahat di benak pemikiran bangsa-bangsa terdahulu menyebabkan mereka dimusnahkan oleh Allah. Hal ini banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Antara materialism yang berlaku pada zaman terdahulu adalah mereka menyembah berhala yang diperbuat daripada batu kerana batu itu dipercayai keras, kukuh dan tidak mudah dimusnahkan. Fahaman ini terus berkembang dan memberi impak negatif kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilman Zahid bin Ramzun. Falsafah yang berteraskan materialism telah muncul lama, malah sejak tahun sebelum Masihi lagi, dan terdapat sangat ramai tokoh yang mengasaskan falsafah tersebut. Dalam pembentangan ini, fokus kami adalah terhadap 4 orang tokoh, iaitu Thales, Shavaka, Chrysippus and Democritus dan Thomas Hobbes. Jadi, antara fahaman materialism yang terawal adalah yang dikemukakan oleh Thales dari Miletus pada abad ke-6 sebelum Masihi. Thales banyak mengemukakan teori yang berkaitan dengan bumi. Sebagai contoh, daratan adalah terapung di atas air. Beliau mengaitkan teori ini dengan kayu yang terapung di atas air serta bot yang boleh terapung. Beliau juga pernah meramalkan satu kejadian gerhana matahari yang akan berlaku. Penemuannya adalah berdasarkan pemerhatiannya terhadap kejadian alam di sekelilingnya serta diasaskan dengan hujah dan pemikiran yang logik, rasional serta berpandukan sains. Tidak seperti kepercayaan tradisional masyarakat Greek ketika itu yang mengaitkan semuanya kepada Tuhan dan mitos, Thales menolak pelibatan Tuhan dalam fenomena-fenomena tersebut. Menurut Thales juga, air merupakan asas pembentukan alam ini kerana semua hidupan di bumi seperti tumbuhan, haiwan dan manusia memerlukan air untuk kelangsungan hidup. Pada abad yang sama juga, falsafah Shavaka telah berkembang. Ia juga dikenali sebagai Indian materialism. Malaman Shavaka adalah untuk mencapai kepuasan yang dapat diperoleh daripada aktiviti makan, minum dan berseronok bersama perempuan, di samping menolak segala bentuk kekasaran dan yang boleh menyebabkan kesakitan atau kesesaran orang lain. Shavaka menerangkan konsep metafizik dengan kaedah saintifik dan naturalistik.
serta menolak unsur gaib seperti kewujudan Tuhan sebagai pencipta, kewujudan roh dan kehidupan selepas mati. Perkara ini jelas apabila Syabaka menolak satu daripada 5 elemen penciptaan alam menurut falsafah India. Daripada 5 elemen iaitu tanah, air, api, udara dan ether, Syabaka menolak elemen ether kerana ia tidak dapat dilihat. Pada abad yang seterusnya, iaitu sekitar abad ke-5 sebelum Masihi, muncul pula fahaman atomisme yang dipelopori oleh Leucippus dan Democritus. Fahaman ini berpegang kepada atom sebagai asas kewujudan alam ini. Mereka berpendapat bahawa atom tidak diciptakan, tidak dapat dimusnahkan dan tidak akan berubah. Mereka beranggapan bahawa atom-atom yang berada dalam sesuatu ruang atau kekosongan saling bergerak, berlanggar dan bercantum antara satu sama lain, yang mana apabila bercantum akan terhasillah sesuatu. Dalam kata lain, semua yang wujud adalah hasil kombinasi atau percantuman atom-atom. Menurut Leucippus, alam semesta tercipta daripada pergerakan yang tidak pernah berhenti atom yang tidak terkira bilangannya dan ruang kosong yang tidak terbatas. Perkumpulan atom yang banyak secara berpusar dalam ruang kosong tersebut menyebabkan wujudnya pusaran galaksi. Menurut Democritus pula, manusia juga terdiri daripada atom. Leucippus dan Democritus mengaitkan setiap kejadian dengan atom dan ruang kosong. Thomas Hobbes menjadi tokoh falsafah barat yang pertama menerapkan fahaman materialisme pada abad ke-17 selepas Masihi. Beliau percaya bahawa sesuatu ilmu atau pengetahuan mestilah diperoleh melalui panca indera, sama ada dengan pemerhatian, pengalaman atau eksperimen, dan menolak pengetahuan yang berasaskan teori. Menurut beliau juga, segala yang ada di alam semesta adalah bersifat kebendaan dan apa-apa yang bukan benda adalah tidak ada. Walau bagaimanapun, beliau tidak menafikan kewujudan entiti yang tidak mempunyai fizikal seperti Tuhan, malaikat dan roh. Walaupun kita tidak mempunyai idea berkenaan rupa bentuk entiti tersebut. Menurutnya, kita boleh menghasilkan imej ataupun membayangkan Tuhan dan malaikat. Tetapi imej tersebut hanyalah sebagai simbol atau untuk mewakili entiti tersebut, bukanlah sebagai rupa sebenar entiti tersebut. Kerana manusia langsung tidak mempunyai idea tentang rupa sebenar malaikat dan Tuhan. Thomas Hobbes boleh dikatakan mengakui kewujudan entiti yang manusia tidak dapat gambarkan fizikal dan rupa bentuknya, tetapi pada masa yang sama turut menegaskan bahawa setiap yang wujud mestilah ada sifat bendanya dan apa-apa yang bukan benda adalah tidak ada. Sebenarnya terdapat ramai lagi tokoh yang membawa fahaman materialisme dalam kajian dan ajaran mereka, seperti Epicurus yang meneruskan fahaman atomisme yang dipelopori oleh Democritus dan Leucippus. Lametri yang beranggapan bahawa tubuh badan manusia dan fikiran manusia berfungsi seperti sebuah mesin. Ludwig Buchner, Friedrich Lange, Ernest Haeckel, Karl Marx dan Friedrich Engels. Seterusnya, kita akan melihat apakah penyelewengan yang telah dilakukan oleh ahli falsafah materialism ini. Yang pertama, antara penyelewengan materialism yang telah dilakukan oleh falsafah-falsafah materialism adalah mereka percaya bahawa semua perkara yang wujud di dunia ini berasal daripada satu sumber, iaitu daripada materia. Materia ini merupakan suatu perkara yang bersifat kebendaan di mana kita dapat melihat, merasa, menyentuh dengan panca indera kita. Sebagai contoh, ahli-ahli kosmologi barat telah mendukung teori Big Bang, iaitu teori letupan besar. Teori letupan besar ini menjelaskan bahawa alam semesta wujud akibat daripada letupan satu atom yang besar berkembang menjadi cakrawala seperti galaksi, bintang-bintang dan juga planet-planet. Contoh yang kedua pula, teori evolusi manusia daripada Charles Darwin. Charles Darwin dalam hasil kajiannya telah menjelaskan bahawa kita manusia berasal daripada kera. Charles Darwin juga telah menolak peranan Tuhan dalam mencipta makhluk dan beranggapan bahawa makhluk ini wujud hasil daripada tindakan semula jadi. Pemikiran materialism yang kedua adalah mereka juga telah menolak kepercayaan terhadap alam gaib seperti Tuhan, malaikat, syurga dan neraka. Menurut Stephen Hawking, Tuhan ini terikat kepada konsep masa dan ruang. Beliau telah menyokong teori Big Bang dengan mengatakan bahawa teori Big Bang ini terhasil sebelum adanya Tuhan. Oleh sebab itu, Stephen Hawking telah menolak kewujudan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan juga telah menolak kepercayaan kehidupan selepas mati. Dalam buku penulisannya, Brief Answers to the Big Questions, beliau telah menyatakan bahawa apabila manusia telah mati, mereka akan menjadi debu. Pernyataan daripada Stephen Hawking ini sama dengan pemikiran falsafah
ahli materialism iaitu Ludwig Andreas Feuerbach. Beliau telah berpendapat bahawa manusia ini hidup hanya untuk berhibur dan apabila datangnya kematian, manusia akan menjadi abu. Penyelewengan kefahaman materialism yang ketiga adalah mereka beranggapan bahawa manusia ini perlu mencapai kenikmatan optimum dan mengurangkan kederitaan. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa agama telah menjadi batasan kepada manusia untuk mencapai segala kenikmatan di dunia ini. Oleh sebab itu, mereka hanya memandang kehidupan yang berasaskan kebendaan. Menurut ajaran Epicurus, beliau telah menolak kehidupan akhirat dan mengatakan seseorang manusia itu tidak perlu takut akan kematian. Beliau telah menerangkan bahawa manusia memerlukan kebebasan dalam memenuhi kehendak dan keperluan untuk mencapai kebahagiaan tanpa terikat kepada agama. Penyelewengan pemikiran materialism yang keempat, mereka menyatakan bahawa keperluan asas manusia adalah makanan, perlindungan dan juga amalan seks. Mengikut pandangan Sigmund Freud, menurut teori dinamika kepribadian oleh beliau, manusia ini merupakan robot yang menggunakan nafsu seksual untuk mencapai kesempurnaan hidup. Dinamika kepribadian ini melalui 3 sistem iaitu sistem id, sistem ego, sistem superego. Ketiga-tiga sistem ini memerlukan satu sama lain untuk seseorang manusia itu mencapai kepuasan dan kesenangan dalam kehidupan. Sigmund Freud juga mengatakan bahawa amalan seks ini dapat merawat daripada penyakit mental akibat tekanan daripada agama yang menyekat kebebasan kehendak manusia dalam melakukan seks bebas. Akhir sekali, penyelewengan pemikiran materialism yang kelima, mereka menekankan bahawa sumber pengetahuan hanya berasaskan panca indera. Pernyataan ini telah dinyatakan oleh Thomas Hobbes, antara tokoh falsafah materialism. Akibat sifat mereka yang tidak mempercayaikan alam gaib, mereka juga menolak sumber pengetahuan yang datang daripada wahyu. Mereka lebih selesa untuk mempercayai perkara yang boleh dilihat dengan panca indera seperti kajian sains. Sebagai contoh, Stephen Hawking telah berpendapat bahawa ilmu sains dapat memberikan jawapan yang lebih jelas dan baik dan memberi keyakinan terhadap kehidupan kerana sifatnya yang material. Oleh sebab itulah wujudnya teori-teori seperti teori Big Bang dan teori evolusi manusia oleh ahli-ahli barat ini. Setelah dibincangkan apakah penyelewengan pemikiran materialism, mari kita lihat apakah pula pandangan Islam terhadap pemikiran materialism ini. Maulana Muhammad Ali, seorang cendekiawan yang terkenal di Pakistan, telah membidas pernyataan di mana semua perkara yang wujud ini bersumberkan materi. Beliau telah menegaskan dengan menggunakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fussilat ayat 11 hingga 12. Dalam surah Fussilat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan tentang bagaimana kejadian langit dan bumi ini berlaku. Hal ini kerana kita sebagai umat Islam perlulah mempercayai bahawa semua yang terjadi ini adalah wujud akibat daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Ghazali juga telah menolak kefahaman materialism ini. Menurut beliau, penciptaan alam ini terjadi pada setiap saat mengikut kehendak Allah SWT dan akan dihancurkan mengikut kehendaknya juga. Alam semesta ini tidak berdiri dengan sendirinya, tetapi ia wujud dengan adanya Allah SWT yang Maha Pencipta, yang Maha Menciptakan dan yang Maha Pembentuk. Seterusnya, perihal penolakan materialism dalam mempercayai kewujudan alam gaib. Menurut Imam Al-Ghazali, pemikiran materialism ini telah berlawanan dengan agama Islam dan hukum hakam syariat Islam. Beliau berpendapat bahawa materialism inilah yang membawa kepada golongan etis yang menolak adanya Allah SWT. Hal ini kerana kita sebagai umat Islam perlulah mempercayai terhadap 6 rukun iman, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada hari akhirat dan akhir sekali beriman kepada qada dan qadar. Dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah SWT telah mengingatkan kita bahawa semua yang bernyawa akan merasai mati dan mereka akan dihitung amalannya pada hari akhirat kelak. Jelaslah melalui firman Allah SWT ini, teori manusia menjadi abu setelah mati tidak benar dan kita perlu mempercayai bahawa setiap kehidupan yang mati akan dibangkitkan semula. Pandangan Islam terhadap pemikiran materialism yang ketiga, Ibn Khaldun, seorang pakar sains Arab, mengatakan bahawa kebahagiaan dapat dicapai jika kita mematuhi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, kita perlu mengetahui tujuan penciptaan kita di muka bumi ini adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyangkal keinginan manusia dalam memenuhi kehendak dan keperluan, tetapi ianya tidak boleh bercanggah daripada agama Islam. Umat Islam mempercayai bahawa kehidupan selepas mati ini adalah benar dan juga semua perkara yang dilakukan oleh manusia akan dihitung oleh Allah SWT di akhirat
di hari akhirat kelak. Oleh yang demikian, peranan kita sebagai seorang khalifah yang telah diciptakan oleh Allah SWT adalah melakukan semua perkara yang disukai olehnya dan meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Selain itu, kefahaman materialism mengenai keperluan asas manusia juga telah ditolak oleh pandangan Islam. Bagi pandangan Islam, keperluan asas manusia disebut sebagai daruriyah, hajiah dan tahsiniyah. Di samping memenuhi keperluan asas seperti makanan, perlindungan dan juga kesihatan, agama Islam juga telah menitik beratkan untuk kita menegakkan agama, menjaga nyawa dan akal fikiran serta memelihara keturunan dan harta. Berdasarkan penulisan Imam Al-Ghazali dalam ajaran-ajaran akhlak, beliau telah menyatakan bahawa seseorang itu perlulah menjalankan kehidupan yang dipenuhi dengan kebaikan dan akhlak yang murni untuk mendapatkan cinta daripada Allah SWT. Umat Islam percaya bahawa sesungguhnya pencapaian kehidupan sempurna itu akan hadir jika kita berpegang kepada amar ma'ruf nahi munkar. Dalam firman Allah SWT surah Taha ayat 132, orang yang melakukan ibadah dan sabar dalam menunaikannya akan diberi rezeki oleh Allah SWT. Akhir sekali, pemikiran materialism yang ditolak oleh tokoh Islam adalah sumber pengetahuan yang berasaskan panca indera. Sebagai umat Islam, kita mempercayai bahawa pemikiran manusia ini adalah terhad dan Allah SWT sahaja yang maha mengetahui segala perihal gaib dan perkara-perkara yang tidak dapat difikir oleh manusia. Allah SWT telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Al-Quran untuk memberi petunjuk kepada umat Islam seperti yang dinyatakan olehnya dalam surah Asy-Syura ayat 52. Penekanan sumber pengetahuan daripada panca indera ini telah wujud daripada zaman Nabi Muhammad SAW lagi, di mana perkara ini diceritakan dalam surah Al-Qamar tentang sikap orang musyrikin Mekah yang menolak mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan hanya menurut hawa nafsu mereka. Menurut Murtadat Muntahari, seorang ulama dan juga pemikir daripada Iran, beliau menegaskan bahawa Islam ini adalah agama yang berpandukan kepada iman dan juga ilmu. Menurut beliau, orang yang mempunyai iman tanpa ilmu boleh membawa kepada khurafat, manakala orang yang berilmu tanpa adanya iman akan mengakibatkan mereka menggunakan ilmu pengetahuan mereka untuk menindas orang lain dan juga melakukan penipuan. Kesimpulannya, kefahaman materialism ini sangat bercanggah kepada agama Islam. Hal ini disebabkan kerana mereka telah menolak kewujudan Tuhan dan alam gaib. Tidak seperti kita, umat Islam, yang mempercayai bahawa adanya Allah SWT dan juga kehidupan selepas mati. Mereka terlalu memfokuskan ke arah perkara yang dapat dikaji, dilihat dan menghasilkan teori-teori yang boleh mengubah pemikiran masyarakat dalam memahami kewujudan ataupun penghasilan sesuatu perkara itu. Umat Islam perlulah berhati-hati dengan pemikiran materialism ini supaya kita tidak bercanggah dengan akidah agama Islam kita yang sebenar. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan materialisme kepada kehidupan manusia pada hari ini dan langkah untuk mencegah ia daripada terus berluasa. Kesan pertama adalah ia merosakkan nilai kerohanian individu, terutamanya bagi umat Islam. Hal ini kerana Islam adalah agama yang menekankan konsep asalnya, iaitu perkara gaib yang tidak mampu dilihat oleh panca indera dan hanya dapat diketahui oleh wahyu. Maka golongan yang berpegang dengan konsep materialisme ini menolak kewujudan Tuhan kerana ia adalah satu perkara gaib. Dengan ini, kita dapat lihat semakin ramai rakyat Malaysia yang mengisytiharkan diri mereka dalam golongan ateis dan menafikan kewujudan Tuhan atas sebab ia adalah perkara gaib dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ideologi materialisme ini telah berjaya mengelirukan banyak individu, terutamanya individu yang kurang mendalami ilmu agama dan akhirnya menyebabkan mereka terkesan daripada fahaman yang betul. Kedua, materialisme telah melahirkan sikap yang negatif dan tidak bermoral dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana apabila seseorang itu tiada pegangan agama, mereka tidak lagi mengutamakan perintah dan larangan dalam kehidupan seharian mereka. Setiap agama di dunia ini semestinya mengajar umatnya untuk melakukan kebaikan dan melarang untuk membuat kejahatan. Namun, golongan yang berpegang kepada ideologi materialisme ini tidak nampak murtad itu adalah ancaman kepada agama. Jenayah yang berleluasa adalah ancaman kepada nyawa, arak dan dadah serupa ancaman kepada akal, dan masalah sosial dan LGBT ancaman kepada keturunan. Semua ini berpunca daripada ideologi materialisme yang menyebabkan mereka cenderung untuk mengejar kebahagiaan di dunia semata-mata. Ketiga, masyarakat hanya mengejar kehidupan di dunia dan menolak kehidupan selepas mati. Ini adalah kerana materialisme pada zaman dahulu telah berkembang menjadi evolusi ideologi materialisme moden, iaitu pemikiran yang materialistik, di mana mereka cenderung untuk mementingkan pengumpulan kekayaan. Seperti yang kita dapat lihat, tabiat untuk mengumpulkan kekayaan telah sebati dalam kehidupan masyarakat pada zaman kini. Malah, kekayaan telah menjadi tonggak
utama dalam kehidupan mereka. Ini bertentangan dengan ajaran agama Islam kerana Islam tidak mengutamakan kekayaan di dunia, malah mendorong umatnya untuk mengutamakan kehidupan di akhirat. Seperti yang dinyatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 33 telah menerangkan salah satu ciri orang yang kufur kepada Allah ialah memiliki harta kekayaan yang berlebihan. Di samping itu, saya akan menerangkan beberapa langkah-langkah untuk mencegah fahaman materialisme ini daripada terus berluasa. Pertamanya, peranan yang boleh dimainkan oleh kerajaan adalah dengan mengutamakan institusi pengajian dengan memberikan penekanan kepada anak muda tentang ideologi barat ini. Misalnya, Kementerian Pelajaran Malaysia boleh mengukuhkan jati diri anak muda dengan mempraktikkan nilai murni dalam mata pelajaran di sekolah seperti subjek pendidikan Islam, pendidikan moral dan pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Lebih-lebih lagi, satu-satunya aset yang sangat berharga adalah ilmu pengetahuan yang berupaya membentuk jati diri seseorang untuk berfikiran lebih rasional. Dengan ini, ideologi materialisme ini dapat diatasi apabila seseorang itu mempunyai akhlak dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Kedua, peranan ibu bapa untuk mengukuhkan institusi keluarga dan bertanggungjawab untuk mengawal segala aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Hal ini kerana media sosial kini penuh dengan perkongsian negatif dan sangat mudah untuk mempengaruhi minda dan fikiran mereka. Oleh sebab itu, ibu bapa seharusnya memberikan didikan agama kepada anak masing-masing sejak mereka kecil. Seperti yang diungkapkan oleh Profesor Diraja Unku Aziz yang menyatakan bahawa rumah merupakan universiti pertama bagi anak-anak dan ibu bapa pula merupakan profesor pertama bagi mereka. Jelaslah, ibu bapa bertanggungjawab untuk memperhatikan nilai agama dalam diri anak-anak demi membentuk sosial yang baik dalam diri mereka. Dan akhir sekali, kaedah dakwah yang strategik juga perlu diperbanyakkan di medium media sosial supaya remaja zaman sekarang mendapat ilmu bukan sahaja di sekolah namun juga di media sosial. Misalnya, pendakwa bebas seperti Ustaz Ahmad Juzuki Abdul Rali yang telah banyak membuat siaran langsung melalui YouTube untuk memberikan ceramah. Tambahan pula, dapat dilihat banyak influencer di media sosial kini memperkongsikan ilmu dakwah dengan lebih kreatif seperti di Instagram. Dengan ini, secara tidak langsung, remaja pada zaman kini akan lebih didedahkan dengan ilmu keagamaan dan hidup dalam persekitaran yang baik untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Oleh itu, sebagai seorang yang beragama Islam, kita perlulah beriman dan mengakui kewujudan Allah serta mempercayai perkara-perkara gaib seperti roh, syaitan dan malaikat. Fahaman materialism yang mempercayai hanya perkara material sahaja yang wujud di dunia ini jelas bertentangan dan salah di sisi agama Islam. Materialism ini merupakan penyelewengan akidah yang berlaku semenjak awal Masihi lagi dan Thales merupakan tokoh terawal yang mengemukakan fahaman tersebut. Fahaman ini terus berkembang dan tersebar dari tahun ke tahun sehingga kini. Penyebaran fahaman materialism ini jelas memberikan impak negatif kepada kehidupan masyarakat pada hari ini. Fahaman tersebut mendekatkan masyarakat kepada perkara syirik atau mempersekutukan Allah. Masyarakat juga lebih cenderung untuk mengejar kekayaan dan kebendaan untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Mereka lebih mengutamakan hal keduniaan semata-mata dan mengabaikan hal akhirat. Fahaman materialism yang semakin berkembang sejajar dengan perkembangan teknologi pada masa kini amat membimbangkan dan menjadi tanggungjawab kita bersama bagi mengekang masalah ini daripada terus berluasa.